السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, sambung surah Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89, di mana kita telah selesai membahaskan beberapa ayat tentang permohonan Nabi Ibrahim alaihi salam kepada Allah. Antaranya memohon kepada Allah, waghfir li abi, supaya Allah ampunkan dosa ayah dia. Dan telah saya sebut bulan yang telah lalu bahawa di pohonnya ketika mana belum turun larangan supaya jangan meminta ampun kepada orang-orang yang kafir. Maka setelah turun perintah Allah bahawa tidak boleh memohon ampun bagi si kafir, maka Ibrahim alaihi salam melepaskan dirinya daripada ayahnya. Minta hidayah boleh, minta ampun tak boleh. Kemudian telah kita sebut ayat 87 bulan yang lalu, permohonan sekali lagi dari Nabi Ibrahim alaihi salam, wala tukhzini yawma yub'atsun. Ya Allah, jangan engkau hina aku pada hari kebangkitan. Satu permohonan seorang Nabi dan Rasul yang mesti menusuk ke dalam kalbu kita untuk menggambarkan betapa dahsyatnya hari kiamat. Sehingga seorang Nabi dan Rasul, bapa segala Nabi dan Rasul, Ibrahim alaihi salam
tidak boleh menyembunyikan perasaan cemasnya, perasaan takutnya akan hari kiamat. Bagaimana kita? Maka malam ni kita sambung dua lagi ayat. Di dalam menghuraikan terutama ayat 88. Apabila Nabi Ibrahim sebut, wala tukhzini yawma yub'atsun, jangan hina aku pada hari kebangkitan. Maka Allah sebut sedikit apa dia hari kebangkitan, apa dia suasana hari kebangkitan. Allah sebut pada ayat 88. Ini kaedah Al-Quran. Kadang-kadang kita jumpa ayat Allah sebut, Nabi sebut tentang suasana kiamat dengan hadis-hadis yang sahih, dengan ayat-ayat Quran terutama surah-surah Makkiyah yang menceritakan apa itu kiamat. Ayat ni 88 surah Asy-Syu'ara. Allah cerita sikit apa dia kiamat ni. Hari kebangkitan ni apa dia? Allah kata yauma la yanfa'u malun wala banun. Allahu akbar. Kiamat ni kata Allah suatu hari la yanfa', yang pada waktu itu tiada lagi bermanfaat. Malun harta kamu, wal banun dan anak pinak kamu. Allah sebut pada ayat 88 bahawa pada hari kiamat tak ada dah gunanya lagi harta benda dan anak pinak. Maka bergunanya di mana? Di sinilah. Yang membawa manfaat untuk kitanya di mana? Harta dan anak pinaknya. Di sinilah. Akhirat tak ada dah, kata Allah. La yanfa'. Tak ada berguna sekupang pun harta kamu. Maka apa kita nak faham? Pertama, pengurusan harta benda. Bukan sekadar kita mesti memahami di sudut faraid ke, amanah raya ke apa saja yang berkaitan dengan harta. Tetapi yang lebih penting di atas harta itu, kalau tuan-tuan kaji Al-Quran, betapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang bila sebut harta sahaja, menompang di atas harta itu ialah satu istilah namanya sedekah. Ini tak boleh pisah. Menompang atas harta kita selain zakat. Zakat kalau cukup nisab, cukup haul, cerita lain. Menumpang atas harta kita, nama dia sedekah, nama dia infak. Yang ni tak boleh pisah. Tuan-tuan tengok Allah wani. Ya ayyuhal, lagi saya petik satu ayat 254 Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmul la bay'un
fihi wala khullatun wala syafa'ah. 2, 5, 4 sebelum ayatul kursi. Ayat kursi 255. Juzuk 3. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu disebut dengan lafaz fi'il amar, bukan al-madhi, bukan mudhari', tapi disebut dengan kata perintah, kata suruh, bukan past tense, bukan present tense, bukan al-an, bukan yang sudah, tetapi kata suruh, kata perintah. Apa dia? Anfiqu, nafkahkanlah, infakkanlah, mimma razaqnakum, apa yang telah kami rezekikan kepada kamu. Mimma, Allah minta sikit. Allah tak kata kullu, semua. Sebahagian daripada rezeki yang kami kurniakan kepada kamu, aku minta anfiqu, aku perintah dengan fi'il amar, infak. Jangan dok kira kedekut bakhil kita. Infak, tiap hari kita mesti belajar infak walau sikit. Tiap hari. Pergi ke masjid, bawa duit RM1, RM2. Infak. Ni pergi masjid bawa rokok. Bawa duit. Supaya kita faham, infak menjadi disiplin kehidupan orang-orang yang beriman. Allah kata kamu bagi min qabl, sebelum datangnya masa, ayyatiya yaumul la bay'un fihi, hari itu tiada lagi jual beli, wala khullatun, hari itu tiada lagi teman rapat yang boleh menolong kamu, wala syafa'ah, hari itu tiada lagi pertolongan melainkan siapa yang Allah izinkan. Itulah kiamat. Allah kaitkan kiamat dengan infak. Kecilkah cerita infak tuan-tuan? Besar. Bukan benda kecil. Allah Ta'ala sebut menempelak dan mencela satu golongan manusia yang Allah sebut mereka mencampakkan diri mereka ke lembah kebinasaan. Ayat 195 juzuk 2, tadi juzuk 3, juzuk 2 Al-Baqarah 195. Tengok Allah tempelak. Allah kata, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Al-ayah. Allah kata infakkanlah hartamu fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah kata, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, dan janganlah kamu mencampakkan dirimu ke lembah kebinasaan. Majoriti mufassirin membahaskan ayat ini dengan menyebut, apakah maksud Allah kita campak diri ke lembah kebinasaan? Ulama tafsir kata, mufassirin kata, tak lain tak bukan kerana sifat bakhil. Itu ayat dia. Apabila kamu bakhil, maka kamu sebenarnya mencampakkan diri ke lembah kehancuran, ke lembah
kebinasaan. Itu maksud ayat. Turun ayat itu kerana adalah segelintir sahabat yang merasa berat untuk infak. Ada bukan tak ada perasaan itu. So Allah tegur, jangan. Sebab infak ni satu benda besar. Dengan infak kita meringankan beban orang. Dengan infak kita membantu sabilillah, perjuangan menegakkan agama. Contoh, ini Allah Ta'ala sebut. Maka bila kita ada sifat bakhil, kita sudah campak diri ke lembah kehancuran. Bahaya tu. Dua. Yang ketiga, tuan-tuan tengok. Bagaimana Allah menilai sahabat. Dua golongan sahabat. Siapakah yang lebih besar pahala? Iaitulah satu golongan sahabat yang telah infak harta dia min qablu wa qatal, sebelum berlaku Fathul Makkah. Satu golongan manusia yang infak harta sebelum min qablu qatal, sebelum berlaku pembukaan kota Makkah, dan satu golongan min ba'du waqati, satu golongan yang infak harta dia selepas Fathul Makkah. Boleh rujuk ayat ni dalam surah Al-Fatah. Inna fatahna laka fatham mubina, ayat surah 48. Cuba tengok tengah-tengah surah. Allah beritahu golongan manakah di kalangan sahabat yang lebih besar pahala dia. Satu golongan sahabat infak harta sebelum hijrah. Satu golongan sahabat infak harta selepas kota Makkah diambil oleh Rasulullah. Maka Allah beritahu sahabat yang paling banyak pahala ialah mereka yang infak sebelum Fathul Makkah. Tu dia hukum. Allah letak perbezaan pahala. Kenapa? Kerana sahabat yang infak selepas kemenangan mengambil kota Makkah, biasalah dah kaya-kaya. Tak ada susah dah. Kota Makkah 8 hijrah dah Nabi ambil, bebas dah daripada berhala. Sahabat pun ramai yang dah senang. Berbanding dengan sebelum kamu hijrah, sebelum kamu Fathul Makkah, kan susah. Maka sahabat yang infak sebelum Fathul Makkah lebih besar pahala daripada yang infak selepas Fathul Makkah. Ini Allah sebut dalam surah Al-Fatah. Punya dahsyat sampai Allah membezakan pahala. Dan punya dahsyat seperti ayat yang selalu tuan-tuan faham, penghujung surah Al-Munafiqun. Selalu tok-tok guru ustaz sebut, orang nak mati, nak hidup balik buat apa? Laula akhartani ila ajalin qaribin fa as-saddaqah. Inilah besarnya sedekah. Sampai pada tahap nak habis nyawa pun minta request kalau boleh hidup sikit lagi nak sedekah. Tuan-tuan muslimat, uruslah harta sebaik mungkin. Di sana ada hak isteri kita, nama dia nafkah. Nafkah yang wajib kita beri. Sehingga ulama menghukumkan jika seorang suami tidak beri nafkah pada isterinya, katalah 5 bulan, lepas tu mereka bercerai, maka 5 bulan itu menjadi hutang bagi si suami. Dia kena bayar. Walau dah berpisah, jadi hutang bagi tok laki. 5 bulan hang tak bayar dia, hang bergaduh lah, tak duk sebumbung lah, lepas tu bercerai. 5 bulan tak bagi nafkah,
dikira hutang kepada bekas isteri. Besarnya cerita infak, besarnya cerita nafkah. Ya, kita kena urus itu. Hutang piutang kita, kenderaannya, rumahnya, isi dapurnya, betul. Tetapi ingat, adalah sedikit lebihan yang mesti kita tolong orang. Sebab Allah suruh. Sebab itu Allah kata, mimma. Allah tak kata semua. Allah kata buat main sikit. Cara mana? Cara kita lah. Seperti yang Rasulullah sebut di Mina, di Aqabah, setahun sebelum hijrah, ketika Nabi bertemu dengan orang-orang Ansar yang mengerjakan haji di Mina, antara benda yang Nabi sebut sebelum mereka pulang ke Yathrib, yakni Madinatul Munawwarah, sebelum mereka pulang, Nabi pesan kepada mereka, wa anfaqa, hendaklah kamu infak secara ikut kamu. Kamu senang, cara senang, fil usri wal yusri. Nabi kata, wa 'alan nafaqah, hendaklah kamu di atas dasar nafaqah. Ini Nabi sebut di Mina setahun sebelum hijrah. Nabi jumpa orang Ansar, Nabi ajak mereka kepada Islam, dan benda yang Nabi sebut antaranya ialah infak. Nabi kata, hendaklah kamu di atas dasar infak harta kamu, fil usri wal yusri. Kamu cara usri, usri makna susah. Saya tak boleh banyak ustaz, saya RM1 aja. Sila. Saya gaji 800 ustaz, driver lori. Anak saya 7 orang, 5 universiti, anak cerdik. Saya mampu RM1 aja ustaz, sila. Hidup jangan putus dengan infak. Dia mampu RM1 je, danghil dia RM17. Tu mula nak kena sepak pun kau. Leceh betul. Kan? Rokok RM17, infak RM1. Leceh lagu tu. Tuan-tuan muslimin muslimat, Nabi kata fil usri wal yusri. Awak yusri, yasir. Yasir makna mudah. Yasir makna mudah. Maknanya awak banyak duit. Awak mampu RM50 hari Jumaat, sila RM50. Awak mampu 100, sila. Ikut kemampuan kita. Yang penting jangan berpisah dengan infak. Tiap-tiap hari, walau RM1. Allahu Akbar. Kerana benda ni benda besar. Sebab di akhirat Allah habaq dah, yauma la yanfa'. Dia tak ada guna lah. Kan bila kita tengok orang-orang kaya mati kan, CEO mati. CEO gaji by minute tuan-tuan, bukan gaji dia kira bulan. Chief Executive Officer, CEO sesebuah company, gaji dia kira minit. Dan cari penyakit, dia bergerak meeting allowance, dia buka mulut je allowance. Seminit gaji dia berapa kita tak tahu. Kita bulan, tu pun tengah bulan nganga. Tengah bulan nganga lah, nak tunggu ujung bulan. CEO by minute. Yang gaji sebulan 100,000, 200,000. CEO company kan, besar gaji dia, tapi kerja teruk lah, jenis kepala botak, mata kecil punya. Duk fikir macam-macam. Dan kita tengok mereka meninggal, tinggal harta berjuta-juta. Ya Allah, kain kapan dia bawa kan? Kain kapan dia bawa. Nak jumpa mungkar wa nangkir. Ya Allah, ya Tuhan, tuan-tuan, takut kita. Maka sebab itu harta guna sebaik mungkin. Urus harta elok-elok. Jangan ada sifat bakhil. Jangan ada sifat asyuh. Dalam Quran ada dua. Satu bakhil, satu asyuh. Asyuh ni teruk sikit. Bakhil ni harta dia tak nak bagi orang. Tapi asyuh, harta dia tak nak bagi orang, harta orang lain dia nak kebah. Oh, ni lagi celaru.
Harta orang dia nak kebal, harta dia tak mau bagi. Tu dia panggil asyuh. Tu sifat cukup tercela di dalam syarak. Maka uruslah harta tuan-tuan, muslimin dan muslimat, sebaik mungkin. Sebab semua itu menjadi aset untuk keselamatan kita di dalam alam barzah. Kalau belajar Mastika Hadis jilid 1, kan Nabi sebut waktu kita masuk saja alam barzah, nanti akan datang amalan-amalan kita untuk membela kita daripada serangan ataupun daripada pukulan munkar wa nakir. Dia kira nak rembat lah. Nabi kata antara yang akan datang membela kita ialah sedekah. Sedekah kata, jangan pukul dia. Dia bagi harta banyak. Dia tolong orang itu ini, termasuklah solat kita, termasuklah haji umrah kita. Dia akan datang membantu kita. Di hujung kaki kita ialah haji umrah kita, di hujung kepala kita ialah solat kita, di sebelah kanan ialah sedekah, di sebelah kiri ialah puasa. Itu Nabi sebut dalam Mastika Hadis, boleh rujuk. Nak sebut harta sedekah termasuk menjadi peguam bela yang akan membela kita ketika kita tinggal sorang-sorang. Ya Allah, ya Tuhanku, time will come, masa dia akan sampai. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Allah, tiada berguna al-banun, anak pinak kamu. Maknanya di dunialah tempat kita nak corakkan anak pinak kita, nak didik dan sebagainya. Nanti sampai di sana tak ada dah, sekupang tak berguna dah. Anak lari meninggalkan kita, kita pun tak kenal dah anak kita nanti. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Surah Abasa. Surah Abasa. Allah Ta'ala kata, tunggulah hari dia. Saudara lari meninggalkan saudaranya, ibu lari meninggalkan anaknya, suami isteri tiada lagi kenal mengenal antara satu sama lain. Itulah kiamat. Baik. Kemudian Allah hiburkan kita. Apabila Allah beritahu yauma la yanfa'u malun wala banun, hari yang tak ada guna dah harta kamu, anak pinak kamu. So macam mana nak selamat? Allah sebut illa man atallaha biqalbin salim. Illa, kecuali, man Allah sebut dengan isim nakirah. Man makna sesiapa sahaja. Rajakah kamu, sultankah kamu, ustazkah kamu, petanikah kamu, dipanggil man, isim nakirah. Illa, kecuali, man sesiapa sahaja. Ata makna datang. Atallah maknanya datang menghadap Allah. Kitalah. Man atallaha, kecuali siapa yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang salim, yang sejahtera, yang selamat. Apa makna qalbin salim? Ada 8 makna. Para mufassirin membahaskan qalbin salim dengan 8 makna. Saya akan sebut satu-satu insya-Allah. Allah Ta'ala jamin yang selamat ialah mereka yang datang menghadap aku dengan qalbin salim,
hati yang tenang, hati yang sejahtera. Mufassirin menyebut dengan 8 makna besar. Pertama, hati yang selamat dari syirik. Tuan-tuan muslimin muslimat, sembah patung, sembah berhala, busut kayu, gunung, laut, hutan, pokok, kita tak buat. InsyaAllah hak tu kita tak buat. Tetapi kita bimbang dengan kesyirikan yang berlaku tanpa kita sedari, dalam keadaan mungkin berlaku penyembahan kepada manusia. Ini kena jaga. Seperti yang disebut di dalam surah At-Taubah. Nanti saya baca ayat dia. Sebelum kita tengok ayat tu, mari kita ambil suatu kisah yang telah disebut di dalam kitab tafsir. Ketika seorang pendeta rahib Nasara, nama dia Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, akhirnya dia Islam. Ni cerita waktu dia masih Nasara. Satu hari sepupu dia jumpa dia. Ni kita nak cerita ni. Qalbin salim, makna pertama, hati yang selamat sejahtera dari syirik. Baik, saya sebut tadi, mustahillah kita ni nak pergi sembah batu, pokok, kayu. Tak ada, kita tak buat. Tapi jaga dengan cerita ni. Apabila Adi bin Hatim didatangi oleh sepupunya yang dah Islam, dia kata, kenapa kamu tak nak pergi jumpa Abul Qasim, yang ni Rasulullah? Yahudi Nasara panggil Nabi Abul Qasim, bapaknya si Qasim, kerana Nabi ada anak nama Qasim dengan Sayyidatina Khadijah yang meninggal kecil. Maka Nabi disebut oleh Yahudi Nasara dengan Abul Qasim. Kenapa tak mau jumpa Abul Qasim? Kata sepupu dia, pergilah, berbual-bual, berbicara, mengeluarkan pandangan dan sebagainya. Akhirnya dia setuju. Dia kata, baik, aku jumpa dia. So setuju jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun pakai jubah Kristian dia. Dia pakai jubah dia. Dia bukan padri biasa, dia up sikit lah. Lalu dia pakai rantai cross, salib Kristian dia, cross dia pakai. Rantai itu dia pakai jubah dia. Dia jumpa Rasulullah, jubah warna merah, jumpa Rasulullah. Di mana? Di Raudah, di kawasan Raudah itulah. Siapa nak pergi ke depan umrah, booking siap-siap Raudah. Booking memang penuh. Raudah kena booking sekarang. Masih lagi. Umrah tak payah booking. Umrah boleh balun, hantam, ikut suka mana nak buat. Tapi Raudah kena booking. Kesian, kami booking daripada Makkah lagi. Saya masuk Makkah dulu, lepas itu baru Madinah. Booking dah sampai Mekah, booking pun full dah. Kan? I'tamarna tu dia akan bagi tarikh. Tengoklah kalender tu. Mana hijau tu okey boleh masuk. Merah sorry. Memang penuh. Saya dapat pun 15 September itu pun kuning. Kuning tu kira crowded lah. Kalau hijau tu kira lapang lah. Hijau pun saya tengok hari tu 25 September. Udah balik dah hari ni. 15 September saya dapat 5.45 petang. 4.45 petang kena beratur dah nak masuk Raudah. Kena beratur dah. Punya ramai manusia yang nak pi bulan 12 ke bila saya nak pesan. Standby lah physical mental. Ni bulan 9 saya pergi ni, saya nak sebut macam musim haji. Nak buat yang tu lah. Macam kita ada pengalaman bawa jemaah haji. Macam musim haji.
Nak parking di Quba, bas tak boleh masuk, tak boleh parking, ja'ranah parking penuh. Astaghfirullahalazim, tuan-tuan. Punya ramai manusia melepaskan dendam setelah hampir 2 tahun. Aduh kita mau tahu separuh penin kita. Oh letih tuan. Ramai manusia. So Raudhah kena booking siap-siap. Application dia upload lah siap-siap di sini. Upload lah di Malaysia ni, buka lah Play Store ke apa, I'tamarna tu. Upload siap-siap. Lepas tu kalau on the way KLIA ke apa, boleh dah standby. Kalau masuk Madinah dulu ke, tak kira lah, booking siap-siap. Sebab pengalaman kalau booking lambat, pakai tak masuk Raudhah lah. Walaupun dia tak check sangat waktu kita beratur tu. Ada polis jaga. 4.45 petang kena beratur dah. Saya punya appointment 5.45. Sampai 6 suku, setengah jam je dia bagi. 4.45 beratur dah. La ilaha illallah, manusia punya ramai tuan-tuan. Dia akan cek satu-satu. Tak ada dia pasal. Dia tengok Malaysia. Dia bukan dia tengok sangat. Saya tunjuk handphone dia lalu itu. Tak buka pun. Ada jemaah tunjuk My Sejahtera lagi kemah. Jemaah yang dia dah full tak dapat, saya kata hantamlah tawakal. Dia tunjuk My Sejahtera jalan. Itu kata rezeki. Ada jemaah muslimat saya tak dapat, penuh nak teriak. Saya kata pi cuba tengok beratok. Dia beratok, polis panggil. Tu kata rezeki. Polis harap tu panggil, dia ada lorong tikus pula bagi masuk. Ni kata rezeki. So siapa yang nak pergi in future bulan 12 ke apa, buat siap-siap. Agak-agak tak boleh nak lepas, pilah beratok insya-Allah. Beratok aja. Dia bukan cek sangat. Saya tunjuk tak ada dia pandang lagu tu lah. Tambah Malaysia, dia kira bagus lah. Tak habis-habis bagus. Walaupun ada seorang dua lah, polis harap, orang Arab duk sebut Najib, Majid, aku tak layan lah. Malah di Taif dia pun duk sembang Najib, Majid, saya tak layan lah, tak kata. Malah layan lah. Nak sebut apa tuan-tuan, susah, payah, sebab dia bagi giliran macam tu. Tapi bagi saya ada juga kelebihan dia. Daripada sebelum ni kan kita kena bertinju, berebut nak masuk Raudhah. Bila macam ni tersusun sikit, makna peluang kita tu ada. Cuma kena daftar elok-elok. Kalau penuh tu cuba je lah beratur. Jemaah saya 3-4 kali dapat masuk. Masuk pukul 2 pagi, 3 pagi. Ini rezeki. Bukan dia cek sangat, polis tu pun mengantuk. Tak ada dia kerja nak pergi tekan I'tamarna kita. Nak pergi tunjuk pula ni aku booking 15 bulan. Tak ada pasal. Saya suruh handphone dia. Dia suruh lalu lah. My Sejahtera pun jalan. Apa nak kira. Yang penting tuan-tuan tawakal pada Allah. InsyaAllah. Saya dapat masuk betul-betul tiang harsun. Lega sungguh. Tiang pengawal. Tiang saya dinalikan. Tiang harsun. Dapat duduk tepi tu. Allah. Appointment setengah jam. 10 minit dia halau selalu. 10 minit mai boleh halau tu yang belakang pula nak masuk. Tak apalah 10 minit pun kita puas dah. Dapatlah kita munajat apa semua 10 walaupun 10-15 minit tak silap saya. Lepas tu dia halau cara baik bagi orang belakang pula. Tak apalah. Yang penting dapat masuk. Cuma I'tamarna kena buat appointment. Baik. Datanglah Adi bin Hatim. Jumpa Nabi duduk di situ. Sembang punya sembang. Tiba-tiba Rasulullah melihat rantai salib dia. Nabi terpandang rantai salib yang dipakai oleh Adi bin Hatim. Lalu Rasulullah tanpa diminta oleh sesiapa, Nabi membaca firman Allah ayat 30 atau 31 surah At-Taubah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah al-ayah. Mereka telah mengambil dan menjadikan pendeta-pendeta mereka, waruhban, rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan arbaban. Allah sebut dengan arbab, jamak daripada Rab mufrad, arbab jamak, Tuhan-Tuhan. Nabi baca ayat tu.
Nabi kata, Allah kata, mereka telah menjadikan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Bila Nabi baca tu, bila Nabi tengok salib tu, cross tu, terperanjatlah Adi bin Hatim. Adi bin Hatim sudah konfront Nabi. Ya Abul Qasim, apa maksudmu? Kami jadikan rahib kami Tuhan. Kami tidak sembah mereka. Seperti kerana kamu sujud dalam solat, kata Adi bin Hatim. Apa maksudmu? Kami jadikan padri kami Tuhan. Rasulullah bersabda, apabila Allah mengharamkan sesuatu di dalam Injil, lalu padrimu menghalalkannya, lalu kamu bersetuju dengan tindakan padrimu. Apabila Allah menghalalkan sesuatu di dalam Injil, lalu padrimu mengharamkannya, lalu kamu pun menyokong tindakan padrimu. Itulah maksudku, kamu telah menjadikan dia sebagai Tuhan yang disembah. Apabila Allah menghalalkan sesuatu di dalam Al-Quran, ada orang mengharamkannya, kita setuju dengan tindakan dia, hukum dia sama, kata para ulama. Jaga. Kita takkan pergi sembah pokok batu dah, tapi kita takut yang itu. Quran kata haram, kita kata tak boleh. Quran kata halal, kita kata tak boleh, jangan buat, bagi alasan macam-macam. Jahanam kita. Maka yang pertama kata ulama, maksud qalbin salim ialah hatimu selamat dari syirik. 1. 2. Selamat dari keraguan. Baik, itu dalam hadis Nabi kata, al-irtiyabi minal kufri. Adalah keraguan itu sebahagian kekufuran. Bila kita ragu, itu adalah ciri kekufuran. Kufur. Bila kufur, na'udzubillah. So jangan ragu-ragu dengan Islam. Saya banyak kali sebut soal bila pemerintah nak laksana hukum hakam dalam Al-Quran, itu hak pemerintah. Pemerintah kena tengok suasana rakyat. Itu saya selalu sebut. Bukan main semborono aja. Kena tengok keadaan rakyat, ekonominya, kehidupannya. Ini diajar dalam fiqh ad-daulah. Kena faham. Allah Ta'ala sebut hukum. Ada hukum milik pemerintah. Hudud, qisas. Ini milik pemerintah. Ada hukum haram arak, haram judi. Ini milik pemerintah. Bila dia nak buat, rakyat tidak tertakluk. Itu hak pemerintah. Kena faham. Ada hukum individu, wajib, haram, halal, solat, puasa dan sebagainya. Semua kena buat. Ada hukum hak pemerintah. Pemerintah tak buat, dia jawab dengan Allah. Kena faham. Kita mesti memahami bahawa hak pemerintah ada hak dia. Atas nasihat-nasihat daripada penasihat-penasihat dia, dengan mengambil kira keadaan negara. Ini mesti faham. Fiqah ni luas. Jangan naik semangat tak ketahuan. Awak tak buat lagi, dah ada kuasa itu ini. Nanti dulu, kena reti. Belajar elok-elok fiqah ad-daulah. Bukan mudah. Bukan mudah. Tetapi apa yang penting ialah kita, baik pemerintah, baik rakyat biasa, tolong jangan ragu dengan Quran. Cukup. Tolong jangan ragu. Saidina Umar menangguhkan hudud 3 tahun ketika kemarau Madinah. Awak nak kata apa kat Saidina Umar? Nak maki dia? 3 tahun dia tangguh, dia tak buat, dia tak laksanakan hukum hudud kerana kemarau di Madinah. Itu pandangan Umar atas maslahah di Madinah. Kena faham. Kita mungkin tak ada kemarau yang panjang, mudah-mudahan. Tetapi maslahah rakyat. Apatah lagi kita baca paper kemarin, tahun depan ekonomi akan semakin teruk.
Tahun depan pressure terhadap ekonomi semakin kuat. Tahun hadapan diramalkan pertumbuhan ekonomi agak teruk. So, pemimpin dia kena baca semua ni. Bukan semudah itu. Sehingga seorang yang mencuri kerana lapar tidak boleh dipotong tangannya. Lapar tu kaitan dengan apa? Ekonomi. Kena faham. Yang penting tolong jangan ragu. Tu aja. Oh, ni hukum Allah. Ya, Allah kata potong tangan pencuri. Ya, ni hukum Allah. Bila nak buat? Pemerintah. Tu dia duduk. Allah kata sebat penzina. Ini hukum Allah. Ya. Bila nak sebat? Pemerintah. Dia tak buat, dia jawab dengan Allah hari kiamat. Tu dia cerita dia. Muslimin dan muslimat, selamat kita dari ragu. Itulah makna kedua, qalbin salim. 2. 3, kita tidak cinta kepada keburukan. Kita tak ada perasaan cinta kasih kepada benda yang buruk. Tak ada. Benda yang buruk kita menyampah. Kita tak ada suka kepada keburukan. Sama ada keburukan itu menimpa orang lain. Soal kena hukum 12 tahun ke apa, itu soal mahkamah. Tetapi memburuk-burukkan jangan. Tu bukan akhlak. Tu bukan akhlak. Tolong tuan-tuan, tu bukan akhlak. Hang beza parti sekalipun hang kena berakhlak. Hang kena reti. Itu hak mahkamah jatuh hukum. Tetapi perasaan anak isteri apa semua ni kita kena faham bersama. Kena faham. Jangan kita burukkan lagi keadaan. Soal mahkamah itu hak mahkamah. Hak seorang hakim. Muslimin dan muslimat, kita tak ada kecintaan kepada perkara buruk. Tak suka nak buruk-burukkan orang. Kita tak minat. Kita lebih fokus pada diri. Apa hal aku nak burukkan orang? Aku pun bukan perfect. Aku pun banyak dosa. Semayang aku pun tunggang langgang lagi. Walaupun kita semayang 5 waktu, mungkin tak khusyuk lagi. Baik aku baiki diri aku daripada aku fikir keburukan orang buat apa. Nak bagi buruk orang buat apa. 3. 4. Dia tidak suka melakukan dosa. Qalbin salim adalah generasi manusia yang tak minat buat dosa. Kalau dia terbuat, of course, sebab dia takkan boleh nak bersih daripada 100% dosa. Mustahil tambah kita. Dia terbuat, mungkin dengan perkataan, mungkin dengan perbuatan yang dia lepas itu ada penyesalan. Alhamdulillah. Kita nak avoid dosa? Mustahil. Saya ada dosa, tuan-tuan ada dosa, muslimat ada dosa, semua kita ada dosa. Ya, kita tak buat dosa besar, alhamdulillah. Arak, judi, zina, riba, rasuah kita tak ambil. Tapi dosa kecil terpaling. Kita tak boleh elak. Maka sentiasalah kita istighfar, istighfar, istighfar. Sedekah, kerana sedekah itu kata Nabi memadamkan dosa seperti api dipadam oleh air. Allahu Akbar. So qalbin salim, dia tak minatlah bab-bab dosa ni, dia tak suka. Walaupun dia tak boleh elak daripada melakukan dosa yang kecil, tapi dia tetap berterusan dengan istighfar dan keampunan Allah. 4. 5. Qalbin salim, orang yang ikhlas. Hati dia ikhlas. Dan ini benda susah, tuan-tuan. Dan kalau tuan-tuan baca, illa ibadaka minhumul mukhlasin, tuan-tuan baca 2-3 ayat penutup surah Sad. Surah Sad, surah 38. Ujung nak habis, dalam 4-5 ayat nak habis surah Sad. Tuan-tuan akan jumpa ayat ucapan iblis kepada Allah ketika iblis beritahu Allah, aku akan jahanamkan semua manusia illa kecuali min ibadaka minhumul mukhlas, hambamu yang ikhlas. Hambamu yang ikhlas, iblis tak boleh kacau. Walaupun kita nak bahas bab ikhlas ni, kita pun jadi takut.
Sebab kita mungkin tak sampai ke tahap ikhlas yang sebenar-benar. Namun kita terus belajar lillah, kerana Allah, kerana Allah, kerana Allah. Walaupun mungkin tak sampai 100% atas kecil dan rendahnya iman kita. Tetapi kita mesti sedar orang yang ikhlas tidak mampu diganggu oleh iblis. Dan Imam Ghazali ajar hanya ada satu amalan sahaja untuk kamu belajar menjadi ikhlas. Bagaimana kita nak build up sifat ikhlas? Kata Imam Ghazali, satu aja amalan dia, bangun solat malam. Itu yang berat tu. Nak bangun tahajud itulah paling berat. Bangun solat malam adalah latihan nak jadi ikhlas, kata Imam Ghazali. Belajarlah. Sama-sama kita belajar. Baik. Kemudian yang keenam, orang yang qalbin salim ialah ilmu. Orang yang berilmu. Allahu Akbar. Sebab tu kena mengaji, terus mengaji. Jangan putih. Yang ketujuh, yakin, dah sebut tadi. Dan yang ke-8, qalbin salim, orang yang cinta kepada kebaikan. Kita ni suka buat baik. Kita ni suka pada benda baik. Kita syok tengok orang buat baik. Kita kena jadi macam tu. Kita sendiri buat baik dan kita suka pada kebaikan. Walaupun kecil. Happy kita. Seronok tengok orang buat baik. Begitu. Ini qalbin salim. 8 sifat yang ulama tulis di dalam kitab-kitab mereka. Untuk kita faham, inilah generasi yang selamat. Man atallaha biqalbin salim. Hati tenang, sejahtera, orang kelang kabut dia tenang. Setelah dia di dunia melalui proses-proses itu. Imannya dijaga, akidahnya dijaga, akhlaknya dibentuk, amalannya bersih. Kemudian dia serahkan diri dia kepada Allah. Kerana dia tahu amalan dia takkan capai 100%. Dia tahu. Kerana dia tahu hati dia tidak akan bersih 100%. Mungkin ada kekotoran. Dia tahu. Tetapi dia buat sedaya upaya yang dia mampu. Kemudian dia menyerahkan dirinya kepada Allah. Dan dia menyangka baik kepada Allah sebagai Tuhan yang menerima amalan-amalan dia. Ini dia tuan-tuan, muslimin dan muslimat. Sebagai kesimpulan kita nak sebut, pertama, harta adalah benda lumrah. Harta keperluan tak? Ya. Hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Allah cerita bab harta. Allah tak larang, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa tujahidu fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amriha. Itu Allah warning pula dalam At-Taubah. Allah tak larang. Ayat berapa? 20 lebih tak silap. Allah tak larang. Allah tak larang. Allah kata, qul, katakan wahai Muhammad, sekiranya bapa-bapa kamu, anak-anak kamu, isteri-isteri kamu, saudara mara kamu, harta benda yang kamu perolehi, perniagaan yang kamu uruskan, rumah yang kamu tinggal, yang kamu cinta, kamu kasih, semua ini ahabba ilaikum minallah, kalau kamu lebih sayang daripada Allah dan Rasul. Ayat tu Allah marah. Makna ayat tu, Allah tak larang kita sayang pada harta. Tak larang. Tetapi jangan sampai melebihi sayang kita kepada Allah dan Rasul, kepada jihad sabilillah, sampai kita meninggalkan jihad membela agama kerana sayang pada harta. Ayat tu Allah hukum. Tetapi cinta pada harta itu lumrah. Kalau tak datanglah hadis. Antara orang yang mati syahid ialah orang yang mati mempertahankan harta. Hadis sahih. Orang main rompak rumah dia, dia bersilat dengan kawan tu nak kebas duit dia.
Nak ambil duit dia, dah pegang dah. Dia pun bersilat, tikam dek kawan tu, mati. Sebab dia tak habis tengok filem Mat Kilau. Tak habis tengok. Saya pun baru tengok. Tengok pun Netflix lah. Bukan tengok wayang, tengok dalam Netflix lah. Jadilah. Tu pun saya tengok waktu di Madinah. Payah tidur kelak-kelak, tengok Mat Kilau. Tengok Mat Kilau Ustaz, separuh. Lepas tu tengok kat airport separuh. Jadilah habis juga Mat Kilau. Walaupun tak tengok wayang. Nak sebut seronok jugalah, bolehlah, adalah pengajaran boleh ambil. Dia tak habis ngaji, tengok Mat Kilau, tikam dek kawan, mati. Dia mati itu sebab pertahan harta dia. Nabi kata dia mati syahid. Apa kaitan? Makna Islam nak ajar berharta boleh, pertahan harta tu hak kita. Orang bunuh kita mati syahid, walaupun tak syahid yang besar, syahid yang kecil sahaja, tetapi tetap kategori dia mati syahid. Maknanya Islam tak larang kita berharta, tetapi persoalannya bagaimana urus harta. Maka sudah tentulah infak. Bila Allah kata la yanfa, tak berguna dah harta kamu, jaga. Sinilah tempat dia untuk kita bantu RM1, RM2, siapa yang memerlukan. Ataupun rutin kita pergi masjid, bawa duit, sedekah, 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 insya-Allah. Satu. Yang kedua, anak pinak. Sinilah tempat nak didik. Dan yang ketiga ialah persoalan hati yang tenang. Kita nak jumpa Allah dengan hati yang tenang, hati yang salim, qalbin salim. Maka itulah 8 ciri yang telah saya sebut. Saya ulang secara ringkas. Selamat dari syirik, selamat dari keraguan, selamat daripada kasih kepada benda yang buruk, dan selamat dari melakukan dosa, tak suka buat dosa. Kemudian ikhlas, kemudian ilmu, yakin, dan cinta kepada benda baik. InsyaAllah 8 ni kita bina, kita akan menghadap Allah dengan qalbin salim, hati yang tenang. Dan sudah tentulah hati yang tenang ini tempatnya syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wallahu a'lam. Sambung ayat 90. Sambung ayat 90 pada bulan yang akan datang, insya-Allah taala. Sekali lagi saya berpesan kepada yang nak pergi umrah coming soon, supaya segeralah, maknanya dekat-dekat nak pergi tu, buat application untuk Raudah. Tidak payah, memang penuh, dalam rezeki kot polis tu panggil, okey lah. Ataupun kita beratur je lah, tunjuk je lah My Sejahtera tu lepas. Ada ramai yang tunjuk My Sejahtera je. Ini rezeki. Yang penting niat elok nak duduk Raudah, sebab Raudah tempat mustajab doa Allah, taman-taman syurga. Tenang kita dalam tu, walaupun dia bagi 15 minit. Lepas tu dia suruh kita keluar, orang belakang pula nak masuk. Tak apalah, kita beralah. Yang penting kita dapat. Cuma booking siap-siap. Umrah tak payah booking dah. Umrah boleh balun bila-bila sahaja. Cuma Raudah masih perlu pada appointment. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.